Selamat menyambut tahun baru 2024 kepada semua. Hadirkanlah diri anda pada tahun hadapan dengan dengan hati yang bersih, dengan fikiran yang positif, dan sentiasa motivate diri untuk jadi lebih baik. Azam tahun baru, Kak Zana nak keep fit, stay healthy, and of course dapat mempersembahkan konsert yang the most memorable untuk minat tahun hadapan, insyaAllah. Azam Masya untuk tahun depan adalah untuk menyiapkan album, untuk wujudkan album Masya Milan sekali lagi dalam industri kita, dan juga Masya berharap yang tahun 2024 adalah tahun yang memberikan hasil lah kepada apa yang kita bekerja bertungkus lumus selama ini. Dan kepada MHI, Masya ucapkan selamat tahun baru, terutamanya juga kepada yang mendengar atau menonton MHI. So, Happy New Year to everyone. Selamat tahun baru 2024 daripada kami semua di Malaysia. Hari ini kita buka siaran MHI untuk anda 1 Januari 2024. Jangan salah sebut, kena biasakan. Kena biasakan. Dan pastinya hari ini juga kami mengharapkan perjalanan permulaan hari anda di minggu baharu ini. Ya. Semuanya baik-baik belaka. Kita dah tutup tirai 2023 semalam. Sekejap je. Sekejap. Sedar tak sedar, kita dah masuk ke tahun baru. Segala kenangan manis, suka duka, biarpun ada ujian dan dugaan 2023, kita jadikan ia penguat semangat dan juga satu pengalaman untuk kita bawa melangkah di tahun 2024. Betul. Dan lebih penting untuk kita sama-sama ialah buka lembaran yang baru, buka buku yang baru kan, dan mungkin ada perkara yang masih lagi belum selesai di 2023 tu, janganlah kita tinggalkan semuanya. Kita teruskan, kita selesaikan, jangan buat kerja setengah jalan. Maksudnya ini mungkin tahun baru, permulaan baru, cumanya untuk anda menjadi seorang yang lebih baik. Saya tertariklah sebab saya terdengar kata-kata seorang kawan saya semalam. Katanya setiap kali tahun baru, permulaan yang baru ni, tak ada orang nak jadi yang lebih buruk. Mesti nak jadi yang lebih baik kan. Setiap kali azam yang baru pun nak jadi yang lebih baik. Tak adalah tahun lepas kita dah rajin, tiba-tiba tahun ni kita nak jadi pemalas pula. Sebab tahun lepas kita dah banyak sangat rajin. Kan tahun ni macam tak apalah kita kurang rajin sikit sebab dah bayar semua tahun lepas. Jangan macam tu Mesti jadi yang baik dan lebih baik supaya kehidupan kita bertambah baik, insya-Allah. Okey, ucapan tahun baru bukan sahaja dari kami keluarga MHI untuk anda, tetapi juga kita nak kongsikan ucapan daripada Kebuah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bersama dengan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, mengucapkan selamat menyambut tahun baharu kepada seluruh rakyat dan negara, dilimpahi keberkatan, kesejahteraan dan kemakmuran serta dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Ya, semoga juga dikurniakan keafiatan, perpaduan dan keharmonian yang berkekalan. Okey, ini sebagai permulaan lembaran yang baru jugalah. Dan seterusnya, bila kita bercakap tentang tahun baharu dan bersama juga kita nak masih lagi mengingatkan kepada anda semua, masih ada lagi ujian dan juga cabaran yang perlu kita hadapi, dan ini kita nak kongsikan berkenaan dengan bencana yang berlaku. Pada ketika ini ada yang terlibat di 3 negeri dan juga 6 daerah banjir, terutamanya membabitkan 474 keluarga, 1,570 mangsa, dan masih lagi ada 16 pusat perpindahan sementara yang aktif pada ketika ini, dan setakat ini ada 3 kemalangan jiwa yang telah pun dilaporkan. Jadi terus berwaspada, terus juga kita mendoakan dan memberikan bantuan kepada negeri-negeri yang terlibatnya. Dan perkongsian kami seterusnya adalah berkenaan dengan Malaysia yang telah pun meraih kedudukan teratas dalam GIEI untuk tahun ke-10 berturut-turut. Ini satu indikator yang saya percaya memberi kekuatan juga kepada negara. Bagaimana kita melihat ketika ini sebenarnya Malaysia berada di kedudukan yang paling hadapan, meninggalkan Arab Saudi, Indonesia, Emiria Arab Bersatu, Bahrain, Iran, Turki, Singapura, Kuwait dan Qatar. Di mana kita merupakan tempat pertama dalam sektor kewangan Islam, makanan halal, media dan juga rekreasi halal. Ya, betul. Ini berkaitan dengan ekosistem ekonomi Islam yang terkukuh, petunjuk ekonomi Islam global GIEI. Okey, dan satu lagi
kita nak kongsikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan bendera Sarawak pada ketika ini telah pun diumumkan dinamakan sebagai Ibu Pertiwi bersama dengan tahun baru ini. Jadi tahniah kepada rakan-rakan yang berada di Sarawak. Anda semua dah boleh gelarkan bendera anda sebagai Ibu Pertiwi. Betul. Dan bila kita menyentuh tentang tahun baru ini, pasti kita juga nak dengarkanlah azam baharu daripada penonton-penonton Malaysia hari ini. Kita nak bersama dengan rakan kita yang berada di Taman Tasik Shah Alam katanya. Betul. Asri Badrun, silakan. Mungkin anda pun bersenam bersama dengan mereka ni. Silakan. Berjogging rupanya. Tak banyak. Memang mencabar betul. Cuaca baik hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Sahabat tak habis mencungap lagi. Alhamdulillah, 1 Januari 2024 menyaksikan pelbagai perancangan baharu untuk tahun baru ini. Dan sekarang ini saya berada di Taman Tasik Shah Alam untuk menyaksikan rutin rakyat Malaysia ketika cuti umum. Macam saya tadi, saya dah berlari. Sebenarnya saya nak tunggu kawan saya ni, Badrul nama dia. Mana dah dia pergi ni? Sangat lama saya tunggu ni. Jam tak ada. Tapi saya nak bersama dengan salah seorang yang boleh dikatakan hari-hari lah dah ada dekat sini. Assalamualaikum, Abang Rafi. Ya, Waalaikumsalam. Sihat ya, selamat tahun baru. Biasa, selamat tahun baru buat semuanya. Jadi macam mana perancangan untuk tahun baru? Ada azam baru ke macam mana? Tahun baru ni kita azam tahun baru ni saya nak lebih mencapai sesuatu benda yang saya impikan lah. Selama ni kita nak harapkan sesuatu, tahun lepas macam tak dapat, tapi tahun ni kita akan dapatkan lah. Antaranya lebih dalam bidang perniagaan lebih maju lagi lah. Walaupun saya menjaja kan, tapi insyaAllah lah rezeki tu ada je. Faham. Jadi dah berapa lama mulakan perniagaan di sini lah? Saya niaga ni start daripada 2014 lagi. 2014 lagi? Lepas tu saya menjaga ni 2014 lagi, depan bank, mana-mana lah taman-taman ke apa. Tapi setakat ni sambutan Alhamdulillah. Tapi mungkin daripada apa yang abang saksikan pagi ni, daripada pukul berapa dekat sini? Saya sebelum 8 dah ada dah. Oh, sebelum pukul 8 dah ada? Sebelum 8 dah ada dah. Saya daripada Kelang, Batu Belas hingga ke sini. Oh, jadi bila pukul 8 tu dekat sini, macam mana tengok reaksi orang ramai dekat sini? Pukul 8 dah ada orang dah. Orang jogging, orang singgah kat sini buat anak-anak, family semua kan. Memang tempat ni memang tempat orang singgah lah. Tapi biasanya tahun baru? Tahun baru Lagi ramai. Kalau nak tengok ramai, belah petang. Belah petang lagi ramai. Belah petang lagi ramai. Sebab saya kat sini, hujung minggu memang ada kat sini. Faham. Okey bang, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa dengan saya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kita nak juga bersama dengan pengunjung-pengunjung lain di sini. Sampai siapa tu nak kena lari ke? Dan sempena tahun baru ni, macam Abang Rafi tadi kata, pukul 8 orang dah mula membanjiri kawasan sini. Assalamualaikum. Oh, jangan lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Kelang. Dari Kelang ke Shah Alam. Pukul berapa sampai sini? Pukul 9. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan selamat tahun baru. Dan ada tak azam baru untuk tahun ni? Untuk hari-hari jogging ke macam mana? Mungkin untuk gerak datang jogging lah. Sebab Presiden selalu sibuk kerja. Sekarang masih bekerja ataupun? Hari ni cuti lah? Cuti. Jadi apa plan hari ni? Saya datang jogging dengan keluarga. Oh, datang dengan keluarga. Baik. Terima kasih banyak. Saya nak ucapkan selamat tahun baru. Baik. Jom kita terjah. Ada lagi keluarga di sini. Assalamualaikum. Pakcik, saya daripada TV3. Sihat ke? Selamat tahun baru. Dari mana? Dari sini je 19. Oh, sajalah jalan-jalan pagi Mungkin azam tahun baru pakcik. Tahun baru ada apa-apa ke? Ucapan nak diucapkan dekat keluarga ke macam mana? Selamat tahun baru bagi keluarga saya. Asalnya dari mana? Saya dari Johor. Dari Johor. Johor dekat mana? Muar, Bakri. Macam puan pun sama juga? Saya tempat peristiwa Bukit Kepong. Oh, Bukit Kepong. Mungkin ada ucapan untuk ahli keluarga ke? Selamat tahun baru kepada semua ahli keluarga dan juga sahabat anda yang mengenal saya. Jadi apa plan hari ni?
Hari ni saja bawa pakcik jalan-jalan, pakcik kan lepas sakit saja bawa jalan-jalan, bawa sudut udara segar. Bawa udara segar. Jadi saya harapkan untuk semoga cepat sembuh dan harap dapat jalani kehidupan seperti biasa. Terima kasih banyak. Selamat Tahun Baru ya. Baik. Inilah antara rutin harian rakyat Malaysia pada Tahun Baru dan antaranya misinya adalah untuk mencapai tahap kesihatan yang optimum. Dan saya rasa itu saja saya dapat bawakan di Taman Tasik Shah Alam. Lain-lain perkembangan saksikan MHI kembali ke studio bersama Hazrina Kasim dan juga Hanif Miswar. Saya nak sambung lagi. Tunggu. Walaupun hari ini pakaian tak sesuai, kita sama-sama lah ya. Okey, ini yang sebenarnya kami nak bawakan. Setiap kali bila ada tahun baru akan ada azam baru untuk diet dan juga kurus. Ya, sihatlah ya. Dan azam yang paling popular yang telah pun dinobatkan di mana-mana negara sekalipun adalah saya nak kurus. Jadi sebab itulah kita nak bawakan inspirasi kepada anda. Bukan sahaja kita nak tanyakan azam, tapi antara yang telah pun berjaya lah untuk menguruskan badan, kerana azam untuk kurus itu walaupun mungkin setahun, mungkin bukan 2 tahun, tapi sepanjang bertahun-tahun ini mereka berjaya untuk kurus. Okey, kita nak bersama dengan Puan Nur Hayati Mat Raat ke depan. Yang dahulunya 114 kg dan sekarang 64 kg. Bermula dari tahun 2012. Ya, saya. Okey. Yang seterusnya. Sekejap, saya sambil lagi ni. Kita nak Puan Hamidah Ibrahim. Silakan Puan. Masih lagi dalam mood ni masih lagi. Sebelum ni 75.8 kg dan sekarang 60 kg. Tahniah. Okey. Dan bukan saja mereka berdua ni sebab mereka bawa geng ni, Rina. Tapi kita juga ada okey, ni kawan-kawan yang sentiasa mengamalkan gaya tahun aktif. baru punya energi. Baik. Okey. Kita ada lagi 2 individu yang nak bersama kita memberikan inspirasi berkaitan dengan bagaimana mereka menguruskan badan kerana azam tahun baru ini. Okey, daripada 145 kg sebelum ini dalam tempoh berapa tahun menjadi 90 kg. Kita nak perkenalkan Muhammad Aziz, Muhammad Rizwan. Ini dia. Silakan. Sini. Okey. Katanya ada gambar lama Aziz ni. Kita tunjukkan dulu gambar lamanya. Yap, jom kita tengok macam mana Aziz sebelum ni. 145 kg. Ni 145. Ini 140. 140. Ada yang lebih besar sebenarnya. Ada yang lebih besar. Tapi awak tak bagilah yang lebih besar tu gambar. Ada, tapi tak tahu dia keluar ke tidak. Ni. Kalau dulu comel, sekarang kacak bergaya. Saya tak boleh duduk selawat, saya insecure lah. Saya duduk kita tukar tempat ke apa? Tak apa. Seterusnya. Okey, seterusnya kita nak jemput Puan Nordiana yang dahulunya 79 kg, sekarang 62 kg. Ini mereka yang telah berjaya membuktikan azam mereka ini tercapai. Biarpun ada yang bermula 2012, 2019, tetapi semuanya berjaya untuk kekal sihat dan mengekalkan berat badan yang ideal ya. Okey, Puan Nur Hayati ataupun Yat lah kita panggil dia. Katanya daripada 2012 sampai 2023 ni macam mana sebenarnya perjalanan yang panjang itu? Okey, saya bermulanya sebab badan saya naik ini sebab saya gemuk sebab saya buat kemo. Saya ada kanser. Saya adalah seorang cancer survivor yang mana selepas saya ambil rawatan kemo dengan radioterapi, badan saya statik naik sebulan 3 kilo. Tapi pada masa tu
saya tak boleh nak buat apa-apa aktiviti yang lasak sebab luka operate tak okey lagi. Dan bila luka tu dah elok semua, saya pernah juga pergi jogging, langsung tak turun. Tapi alhamdulillah bila saya start join dengan Honey Fitness Legacy tanpa apa-apa suplemen, daripada 114 kilo 2 bulan setengah saya turun ke 85 kilo. Permulaan 2 bulan setengah tanpa apa-apa suplemen, just saya macam seminggu 4 kali 5 kali dengan Passion Cell. Dan sampai sekarang ni still lagi lah untuk dapatkan now dalam 64-65. So saya nak turunkan Masih lagi. nak turun lagi? Nak. Saya kalau boleh saya nak achieve dalam 59-60. Baik. Okey. Go for Kita nak tanya dengan Puan Hamidah pula. Setiap orang mungkin akan melalui fasa yang berbeza lah, cabaran yang berbeza apabila cuba untuk kuruskan badan. Bagi Puan sendiri bagaimana? Apa cabarannya? Cabaran dia makan lah. Sukar nak lawan tu. Sukar nak lawan. Tapi, macam mana atasinya? Okey, bila saya tengok adik saya sendiri yang berat dia 80 turun kepada 49 kg. Jadi saya rasa macam jealous tau. Okey. Bila jealous, situ timbulnya nak turunkan berat badan. Tapi macam inilah pergi Zumba dengan Honey Fitness Legacy. Jadi hari-hari pergi sambil jaga pemakanan. Jadi alhamdulillah. Okey, bab makan ni benda pertama buat potong benda-benda manis lah. Okey, akak gula dengan tepung. Sebarang jenis tepung yang berasaskan tepung memang pantang dulu dalam masa 4 bulan. Okey, Anik ingat 4 bulan pantang. Gula dan tepung. Februari, Mac, April. April ingatkan saya balik. Haziq ni ada cerita dia. Daripada 145 kg, kenapa dia menjadi satu turning point untuk dia menjadi sampailah Bangsador sekarang ni. Adalah kerana pernah masuk hospital Haziq Ya, betul. Okey, mungkin boleh cerita sikit Haziq pengalaman tu? 4 tahun lepas dalam tahun 2019 macam tu, masa tu saya 28 tahun. Masih muda lah bagi saya. Tahun itu 3 kali saya masuk hospital sebab back muscle cramp. Sakit pinggang yang sampai tak boleh bangun. Berat. Bila saya tanya doktor kata ini tak ada ubat. Sekarang ni saya cuma boleh bagi tahan sakit saja. Ubat dia ialah kurus. Kurangkan berat badan. Kurangkan berat badan. Jadinya saya pun macam dia macam satu tumbukan dan tamparan hebat pada saya. Dia kata muda lagi takkan dah tak boleh jalan kan. Jadinya saya pun bila lagi. Teruslah kita mulakan sampailah sekarang maintain dan masih lagi sebab dia jadi gaya hidup. Bila jadi lifestyle ni dia dah tak boleh tinggal. Yang awak mulakan tu sejak tahun bila? Saya bermula, saya ingat lagi tarikh dia. 3 Ogos 2019. Dia bukan awal tahun dia hujung tahun. Okey, baik. Tapi kalau Puan Diana ni apa pula yang menjadi pemangkin semangatlah untuk turunkan berat badan? Saya dulu bermula masa tu Ogos 2018. Masa tu saya 79 kilo. So masa tu macam saya punya baju semua dah ketat dan pada kita pergi kedai kita kena pilih saiz yang paling belakang. Alamak. Patut dia macam sekarang ni saya pilih belakang dah. Depan ni dah boleh muat dah kan. So kat situ dah ada turning point. Dan ada satu turning point tu yang mana macam bila suami saya bila nak angkat saya dia macam tak mampu tak. So saya sentap kat situ tau. So saya sentap saya turun. Sekarang yes. Sekarang sebab tangan dah boleh angkat tau. Jadi mula pada situlah saya nekat saya nak kurus. Alhamdulillah daripada 2018 saya mula sampai sekarang saya dapat kurangkan 18 kilo lah. Okey, maksudnya semuanya bermula dengan cerita yang berbeza. Sangat berbeza. Tapi menuju kepada satu objektif yang sama lah. Alhamdulillah sekarang adalah sihat. Yang penting juga support sistem dekat belakang tu pun sangat dilibatkan bersama-sama. Okey, mungkin sedikit saja secara ringkasnya sebab kita bawakan ramai sekali testimoni lah kita panggil ni. Hebat yang berjaya ni. Pesanan kepada semua yang azamnya nak kurus ni 2024 ni. Tapi mungkin biasanya kita bertahan, kalau saya bertahan 7 hari je azam tersebut. Hari ke-8 kita dah kembali kepada gaya hidup yang lama lah. Pesanan untuk kekal istiqamah menjadi seperti kalian. Okey, saya dulu Okey, pesanan saya lah. Untuk kita, kalau kata kita Zumba ni, sebenarnya dia bukan lebih kepada kadang-kadang tanggapan orang macam salah, macam lebih kepada berjoget semua kan. Sebenarnya tak, dia Zumba ni dia banyak, ada cardio, ada untuk you fitkan body apa semua kan. So bagi saya kalau nak sihat, maknanya you jangan ada alasan kalau kata macam tak ada masa apa semua. Itu atas diri sendiri. Tiada alasan ya. Okey, Puan Hamidah silakan. Okey, macam pada saya kalau siapa betul-betul nak turunkan berat badan, kena konsisten, cut gula dengan tepung
dan pergi senaman. Ya. Kali kedua, gula Kali dan kedua. tepung. Gula dan Senaman. tepung. Okey. Gula dan tepung. Gula dan tepung. Haziq, kita simpan dulu. Kita pergi kepada Diana dulu. Diana, pesanannya Diana. Bagi saya lah, sepanjang saya berkecimpung dalam dunia pengurusan ni, yang paling penting adalah disiplin. Disiplin. Kalau saya tak disiplin untuk kawal makan, saya takkan dapat maintain. Sebab selalunya orang, dia boleh kurus mudah. Tapi nak maintain dalam jangka masa yang lama. Setuju? Yang itu yang perlukan disiplin dan juga nekat. Jalan terus. Ya. Haziq, Yang kita Haziq. simpan. Haziq, silakan. Okey, semua yang saya nak cakap tu semua dah dicakap. Itulah basicnya. Sebab tu Itulah saya simpan basicnya. awak supaya awak cakap benda lain. Okey. Pesanan saya satu sahaja. Kalau anda nak bermula kan, jangan tangguh. Okey. Start saja, tak perlu tunggu tahun baru, tak perlu tunggu hari Isnin, tak perlu tunggu 1 hari bulan. Okey. Jadinya mula saja pada bila-bila masa yang kita rasa nak mulakan, kerana apabila kita dah mula tu, kan, kita akan rasa nak teruskan dan tanya, bila lagi? Bila lagi? Okey, baiklah. Kami sendiri rasa sangat teruja dan mungkin ini juga menjadi titik tolak kepada kami lah untuk terus kekalkan. Wah, dah semangat dah. Dah dia suruh mula. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Sekarang ada hari. sejam lagi. Terima kasih untuk kesemuanya. Terima kasih juga yang hari ini bersama kita untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kalau kita berdisiplin dan juga kita tidak tangguhkan apa saja impian dan azam kita. Maksudnya azam nak kurus ni bukan mitos Bukan. tapi kena ada disiplin, jangan tangguh, kita kena kekal istiqomah semualah Gula dan yang tepung. penting gula dan tepung dan juga bersenam bersama dengan mereka ataupun rakan-rakan anda semua. Okey, kejap lagi. Dengar sikit suara-suara kakak di belakang ini. Okey, ini berkaitan dengan kesihatan. Azam nak kurus dan 2024 juga adalah mungkin tahun yang kita nak jangka berkenaan dengan ekonomi, situasi politik dan apa yang perlu kita lakukan ni, Rena. Baik, sekejap lagi kami akan bawakan perbincangan ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di MHI. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Happy New Year. Pertukaran 3 pentadbiran kerajaan dengan pelantikan 3 Perdana Menteri dalam tempoh 1 penggal pastinya melakar satu momen yang cukup bersejarah buat politik negara. Masih ingatkah anda, usai sahaja pilihan raya umum ke-15 pada November 2022, Parlimen tergantung selama beberapa hari susulan tiada parti yang mendapat majoriti bagi membentuk kerajaan. Dan tahun 2023 pula menyaksikan pentadbiran kerajaan perpaduan selepas pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan daripada 148 ahli parlimen dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Tahun baru 2023 bermula dengan amanat dan penegasan daripada Datuk Seri Anwar mengenai keazaman dan tekad kerajaan perpaduan dalam memerangi rasuah, meningkatkan integriti dan tata kelola kerajaan. Gagasan membangun Malaysia Madani turut diumumkan bagi mencipta lonjakan baru kepada negara. Politik negara turut digegarkan dengan pemecatan nama-nama besar dalam Parti UMNO. Bekas ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman juga mencuri perhatian dalam arena politik tanah air selepas dikenakan hukuman penjara 7 tahun dengan 2 sebatan serta denda sebanyak 10 juta ringgit kerana didapati bersalah terhadap kesalahan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Tahun ini juga menyaksikan pilihan raya negeri PRN dilaksanakan di 6 negeri pada 12 Ogos lalu, menyaksikan gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional mendominasi kuasa di Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor. Manakala Perikatan Nasional terus teguh mengekalkan status quo di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebuah parti baru yang diberi nama URINAI atau Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia turut ditubuhkan pada November lalu oleh bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang kedua, P. Ramasamy, selepas meletakkan semua jawatan dalam Parti Tindakan Demokratik DAP. Jika kita imbas kembali sepanjang pemerintahan Kerajaan Madani, ada banyak sangat inisiatif serta pembaharuan yang dibawa demi kesejahteraan hidup rakyat. Antara yang paling popular ialah program Menu Rahmah yang dilancarkan pada 31 Januari 2023 bertujuan untuk mengurangkan kos sara hidup golongan miskin tegar terutamanya dalam kalangan B40. Dilancarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN,
Projek ini telah pun mendapat sambutan yang menggalakkan daripada peniaga serta masyarakat secara sukarela. Februari 2023 pula menyaksikan orang awam tidak perlu lagi memaparkan lesen kenderaan motor atau road tax pada kenderaan, sebaliknya hanya menggunakan mod paparan digital. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, inisiatif itu bertujuan mengatasi isu pelekat road tax yang kerap rosak dan bermasalah. Bukan itu sahaja, sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka SPT melibatkan 11 syarikat konsesi lebuh raya dibuka secara rasmi pada September 2023. Selain kaedah pembayaran sedia ada iaitu menggunakan kad Touch and Go, Smart Tag dan RFID, pengguna mempunyai pilihan untuk menggunakan kad debit, kad prabayar yang mempunyai logo My Debit, Visa atau Mastercard. Akta Insolvensi Pindaan 2023 yang diluluskan kerajaan turut memberi nafas baru kepada kira-kira 130,000 individu muflis. Pindaan Akta 360 itu melibatkan penambahbaikan peruntukan pelepasan bankrupt di bawah Seksyen 33C yang membolehkan pelepasan bankrupt secara automatik dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Individu muflis menyerahkan penyataan hal ehwalnya. Peluang kedua turut diberikan kepada banduan hukuman mati selepas penguatkuasaan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 pada 4 Julai lalu. Undang-undang baharu itu menyaksikan hukuman mati mandatori bagi kesalahan seperti mengedar dadah dan membunuh dihapuskan. Meskipun berhadapan dengan kelembapan ekonomi global, ekonomi Malaysia masih mampu berkembang 3.3% pada suku ketiga tahun 2023 dan dijangka akan terus tumbuh pada 4.0% secara keseluruhan. Menurut penganalisis, tahun 2023 ialah tahun peralihan ekonomi negara. Tahun 2024 pula ialah tahun pelaksanaan segala dasar yang sudah dirancang. Justru ekonomi Malaysia pada tahun ini dijangka bakal menjadi lebih mantap meskipun berdepan dengan pasaran global yang tidak menentu. Dengan disokong oleh dasar dan pelan tindakan yang bertunjangkan kerangka ekonomi madani serta pelaksanaan berterusan dengan langkah-langkah yang pragmatik, tentunya ekonomi Malaysia akan terus kukuh dan berdaya tahan. Baik, itu laporan lengkap yang disediakan oleh Afiq, wartawan kami di Malaysia hari ini, dan itu berkaitan dengan 2023 dan penting untuk kita tahu rangkuman tersebut supaya perjalanan 2024 ini sikit sebanyak akan menjadi kesinambungan kepada kestabilan politik dan juga ekonomi dalam negara kita. Untuk kita sebagai rakyat ini mungkin boleh membuat satu perancangan lah, sebab orang kata 2023 ni tahun yang mencabar. Betul. Pasca pandemik COVID-19 baru kita ekonomi nak bertumbuh. Tapi apa pula ceritanya pada tahun 2024 ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita. Elok saya perkenalkan, ini dia Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Shahbali Mohamad, Timbalan Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Terima kasih Doktor bersama kami hari ini. Sama-sama, Rina. Sebelum tu, selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk Rina dan Hanif sekalian. Terima kasih Doktor. Kita dah saksikan sedikit rangkuman berkenaan dengan situasi politik dan juga ekonomi negara kita. Mungkin pandangan rumusan sedikitlah daripada Doktor berkenaan dengan landscape politik dan juga situasi ekonomi negara kita sepanjang 2023. Okey, kalau kita soroti semula apa yang berlaku pada tahun 2023, Rina dan juga Hanif, kita dapati bahawa ada beberapa perkara penting ataupun peristiwa penting yang berlaku lah. Tapi saya boleh nukilkan sini ada sekurang-kurangnya 2 atau 3 peristiwa yang kita boleh ambil kira dalam pertimbangan yang akan berpotensi untuk berterusan. Yang pertama adalah berkaitan dengan peperangan ataupun geopolitik global. Memang kita tidak boleh lari 2024 dan 2023 tahun lalu lah itu kesan global, isu-isu global itu begitu besar kepada negara kita. Yang pertama saya ambil contoh adalah isu peperangan. Kita telah melihat peperangan antara Ukraine dan Rusia itu lebih 650 hari yang berpanjangan. Apa dia kesan dia di situ? Pertama, kesan dia adalah terputusnya bekalan rantai makanan ataupun terganggunya bekalan rantai makanan. Saya bagi satu contoh. Tahun lalu, isu bekalan gandum. Bagaimana disebabkan oleh Ukraine dan Rusia antara pengeluar gandum terbesar di dunia, di mana berlakunya peperangan, harga gandum itu menaik dan dalam masa yang sama adalah berlakunya krisis haba di India. India juga pengeluar haba yang besar, pengeluar gandum yang besar itu sendiri. So kita dapati peperangan itu sebenarnya memberikan kesan yang besar kepada ekonomi dalam konteks bekalan makanan. Yang kedua, kita dah tahu bahawa peperangan itu berlarutan kepada negeri ataupun negara lain. Khususnya kita mikir peperangan yang berlaku antara Israel juga Palestin itu sendiri yang telah berlarutan dan juga telah memakan tahun pada ketika ini. Apa yang berlaku adalah kita sedia maklum bahawa
sumber tenaga yang terbesar, antara sumber tenaga yang terbesar datangnya daripada Timur Tengah. Ya, betul. Dengan berlakunya konflik di Timur Tengah ni, maka kesannya adalah tentu sekali berlakunya gangguan bekalan haba atau bekalan tenaga, khususnya minyak itu sendiri. Harus diingat sejarah membuktikan bahawa bila berlakunya krisis di kawasan Timur Tengah ni, maka harga minyak boleh berpotensi naik. Ada pandangan mengatakan bahawa Malaysia adalah pengeluar atau pengekspor minyak. Namun Malaysia bukan top 10 pengeluar minyak di dunia. Jadi kalau berlakunya krisis dan krisis itu membesar dan membawa kepada krisis makanan, so kita kena ingat bahawa Malaysia ni kebergantungan kepada import makanan terlalu tinggi. 2022 lebih 70 bilion kita import. 2021 lebih 60 bilion. Acap kali setiap tahun meningkat. Tahun ini bahkan meningkat lagi. So ini semua antara beberapa perkara yang perlu diberikan pertimbangan. Dan itu peperangan dan juga isu yang kedua yang saya nak cerita sedikit Rina, sikit saja. Adalah berkaitan dengan perubahan iklim. El Nino yang begitu penting yang kita perlu ambil pertimbangan, bukan saja di peringkat Malaysia, bahkan di peringkat global. Perubahan iklim ni memberikan kesan kepada sumber tenaga. Sebab contoh, bila tak semestinya Malaysia, di seluruh dunia sebenarnya cuaca panas, bumi semakin panas, apa berlaku penggunaan tenaga lebih tinggi, elektrisiti lebih tinggi. Betul. Kita tahu bahawa kita ada buat peralihan subsidi elektrik itu sendiri. Dan bila penggunaan elektrik lebih tinggi, bil lebih tinggi, kos lebih tinggi, absorb, contohnya industri akan absorb kepada consumer, pengguna. Yang kedua, makanan itu saya ada kaitan dengan cuaca. Sebab penanaman terjejas. Bila penanaman terjejas, maka harga barang naik. Harus diingat, bila permintaan lebih tinggi daripada pengeluaran, maka pada ketika itu harga naik. Oh, baik. Ini mukadimah yang membuka mata sebenarnya daripada 2023, mungkin daripada sudut globalnya kepada sudut lokal ini. Tapi Doktor melihat kepada 2024 tahun ini bagi negara kita, mungkin itu antara faktor-faktor yang sukar, luar jangka untuk kita kawal. Di Malaysia, apa yang boleh kita kawal dan apa jangkaannya? Kalau 2023 adalah mungkin peralihan, 2024 pelaksanaan dasar, adakah itu sesuatu yang boleh dilakukan? Okey, Hanif, kalau kita lihat dari segi angka tu, contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi Malaysia, jangkaan pertumbuhan ekonomi Malaysia, kalau kita ambil global, pertumbuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi menjangkakan progres atau perkembangan ekonomi dunia berkurangan, iaitu daripada 2009 ke 2% tahun ini, unjurannya ke 2017 tahun depan. Sama juga IMF juga di peringkat global itu dari segi pertumbuhan ekonomi berkurangan. Namun dalam konteks Malaysia ni, kalau kita dapati Kementerian Kewangan dan juga Bank Negara sebenarnya menyasarkan antara 4 ke 5% pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan itu angka dia adalah agak lebih kurang sama sebagaimana tahun ini, mungkin lebih baik sikit ataupun atas lebih naik ataupun turun sedikit daripada tahun ini. Tapi antara perkara yang begitu dekat dengan rakyat yang perlu diberikan pertimbangan pada tahun ini adalah pertama sekali adalah gaji progresif. Gaji progresif begitu penting. Sebab apa, Rina? Sebab kita dah berlaku peralihan subsidi. Bila peralihan subsidi berlaku, maka sebahagian rakyat Malaysia perlu membayar lebih. So bila mereka perlu membayar lebih, dari mana datangnya pendapatan? Pendapatan daripada gaji sebagainya. So perlu penting untuk gaji progresif ni berjalan seiring dengan peralihan subsidi. Dia perlu seiring. Kalau dia tidak seiring, maka berlakulah perbelanjaan lebih tinggi daripada pendapatan. Itu yang pertama, gaji progresif perlu seiring dengan peralihan subsidi. Kita tahu peralihan subsidi memberikan kesan kepada sebahagian pihak yang mana ia akan meningkatkan kos, terutamanya around 95. Minyak juga akan berlaku peralihan subsidi dan juga elektrik dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin melihat amat kritikal adalah simpanan rakyat Malaysia. Ya, setuju. Kalau kita lihat, kalau saya tulis di sini beberapa data yang saya ambil juga merisaukan. Bila saya tulis tu saya risau sendiri. Sebab lebih 50% rakyat Malaysia yang tidak mempunyai simpanan RM1,000 untuk kecemasan. Minimum RM1,000. 84% mengikut daripada kajian jaringan pendidikan kewangan, 84% rakyat Malaysia yang tidak mempunyai simpanan yang stabil. So tidak konsisten menyimpan. So apa berlaku bila berlakunya krisis COVID-19, kita tengok apa berlaku pada ketika itu bila rakyat Malaysia berhadapan dengan tekanan yang luar biasa. Betul. Dan adakah ia berakhir di situ? Tak semestinya. Ia mungkin atau tidak mungkin atau tak mungkin berlaku itu kita tak pasti, tapi kita perlu, orang putih panggil hope for the best, prepare for the worst. Jadi kita kena merancang untuk membuat simpanan yang lebih baik pada tahun ini. Khususnya kalau kita ambil tadi, gaji progresif itu penting untuk simpanan. Sebab kelebihan pendapatan itu boleh digunakan untuk simpanan. Yang kedua adalah kita perlu mengurangkan hutang.
Memang betul ada pandangan mengatakan bahawa hutang ni boleh membantu dari segi penciptaan lebih banyak pendapatan, betul. Tapi kita perlu berhati-hati dengan hutang supaya kita tidak terjerat dengan hutang. Selagi kita berada di dalam kondisi mana kita berhutang dalam keadaan terlalu tinggi, maka pada ketika itu kita tidak boleh keluar sebenarnya. Kita sebenarnya berada di dalam kepompong hutang itu sendiri. Sebab itu kita perlu memastikan bahawa kita dapat mengawal, mengimbangi antara pendapatan dengan perbelanjaan. Dan ini yang saya nampak yang begitu penting. Yang ketiga adalah, yang tidak kurang pentingnya adalah bagaimana rakyat Malaysia dapat meneruskan atau menguasai ekonomi digital. Contohnya kita mempunyai pekerjaan yang tetap dan sebagainya peniaga. Perlu penting untuk mereka beralih kepada ekonomi digital. Kalau ikut datanya, ekonomi digital setiap tahun menyumbang lebih baik tahun ke tahun KDNK negara. Contohnya tahun ini sekitar 24.4%, tahun depan 25.5%. Rakyat Malaysia perlu melibatkan diri dalam ekonomi digital sebab dia punya kos lebih rendah dari segi perniagaan dan sebagainya. Cuma isunya adalah infrastruktur kita belum sepenuhnya menyokong pelaksanaan ekonomi digital. Saya bagi satu contoh. Kita merujuk pada cashless system sekarang ni. Menggunakan tanpa tunai dan sebagainya. Minggu lalu saya pergi ke salah sebuah pasar raya di Nilai. Saya tinggal di Nilai. Saya cuba membayar cashless. Tengok internet ada. Kejap ada, kejap tak ada. Nak bayar pun tak boleh. Itu juga satu kekangan. Kekangannya bila infrastruktur kita tak ada. Dia macam enjin untuk menggerakkan ekonomi digital ni adalah internet. Internet merupakan satu enjin penting untuk menggerakkan ekonomi digital. Kalau internet itu tidak stabil ataupun signalnya kurang membantu, maka ia menjejaskan sedikit sebanyak ekonomi digital dalam konteks cashless itu sendiri. Doktor menekankan berkenaan dengan perlunya ada simpanan dalam kalangan rakyat itu sendiri dan mengawal perbelanjaan untuk tahun 2024 ini. Bagaimana doktor melihat belanjawan 2024 yang telah pun dibentangkan sebelum ini boleh membantu rakyat sedikit sebanyak bagi kelangsungan hidup mereka? Okey, kalau kita ambil kira belanjawan 2024 itu sedikit sebanyak boleh membantu dari segi bantuan tunai dan sebagainya. Cuma itu dalam konteks temporary relief ataupun sementara saja. Kita perlu mengubah sedikit gaya hidup dari segi konteks. Sebagaimana saya sebut tadi, amat penting untuk kita melihat supaya perbelanjaan kita tidak melebihi pendapatan. Kalau boleh kita kurangkan kebergantungan kepada kad kredit. Itu begitu penting. Sebab apa? Kalau kita bergantung pada kad kredit dan juga kita belanja lebih daripada pendapatan, bulan ke bulan kita akan lebih terikat dan mencengkam diri kita. Dan pada ketika orang yang berhutang terlalu tinggi ni, mereka tidak boleh berfikir ni. Sebab mereka hanya berfikir bagaimana nak bayar hutang itu saja. Dan mereka tak boleh fikir luar daripada itu. Sebab itu kita kena kurangkan kebergantungan kepada hutang. Memang ada bantuan dari segi belanjawan tu, tapi kita tidak boleh melihat bantuan itu diberikan selamanya. Dan kita perlu juga berada dalam keadaan berdikari dan juga survive sendiri. Tapi bila kita nak survive, kita berada dalam keberhutangan. Dan kita tambah lagi hutang, memang takkan selesai. Dia akan memberikan masalah yang lebih besar sebenarnya. So sebenarnya kita kena stabilize dan juga kita perlu berbelanja mengikut keperluan dan mengikut pendapatan. Mungkin orang lain berbelanja lebih tapi pendapatan lebih baik. So kita kena ada istilahnya kita mengukur sendiri baju kita punya kemampuan itu sendiri supaya kita berada dalam keadaan yang stabil. Pendapatannya rendah, tapi kalau kita dapat mengawal perbelanjaan, kita sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi dalam konteks yang saya sebut tadi itu, isu yang besar adalah bila berlakunya peralihan subsidi, maka kemungkinan inflasi itu boleh menaik. Mungkin boleh naik. Sebab kalau kita tak naik, sebab bila berlakunya peralihan harga barang naik, harga barang kemungkinan akan naik. Lebih-lebih lagi bila saya sebut tadi, bila berlakunya krisis global tadi, bermakna dia menjejaskan sedikit pengeluaran itu sendiri. Bila menjejaskan pengeluaran, permintaan lebih banyak, maka harga akan naik. Bagaimana cara kita nak menyelesaikan benda ni? Kita lah sebenarnya perlu membuat pengeluaran tersebut. Sebab itu saya bagi tahu cadangan saya dalam konteks krisis makanan tu. Sebab makanan ni satu benda yang penting sebenarnya. Dah lampak dah bibit-bibit isu tahun ni, tahun lepas. Dan tahun ni mungkin keadaan tu lebih mencabar berdasarkan isu yang saya sebut tadi. Pentingnya pada pandangan saya, tanah-tanah yang ada kosong ni di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri boleh berikan percuma untuk orang-orang muda dalam 2 tahun, 3 tahun, bagi mereka percuma. Biar mereka tanam tanaman yang diperlukan. Melalui tanaman-tanaman ini, maka ia boleh membantu dari segi penjualan dalam negara kita. Dan lebihannya boleh dihantar ke luar negara. Kita mulakan dengan
memberikan tanah percuma beberapa tahun. Bila mereka dah memperoleh pendapatan, barulah kerajaan negeri atau kerajaan pusat mengenakan sewa. Yang pertama. Yang kedua, penting untuk kita memperkasakan bank makanan. Kalau kita dapati food bank. Sebab apa? Dia bukan hanya disebabkan oleh krisis global ni, bahkan krisis-krisis seperti banjir dan sebagainya, pada ketika itu makanan berlaku limitasi. Jadi kita perlu ada makanan yang mencukupi. Kalau kita tengok krisis di Israel dan Palestin dengan peperangan, saya amat sedih melihat bagaimana krisis berlaku di Palestin ini. Makanan anak-anak yang kekurangan makanan. Saya membaca semalam penyakit meningkat di kalangan kanak-kanak dan sebagainya. Ini sesuatu yang merisaukan. Jadi bank makanan begitu penting sebenarnya. Ya, betul. Maksudnya ada rantaian pada setiap pemasaran tersebut terhadap cabaran 2024. Mungkin kita dah skip soalan ini, tapi saya rasa soalan ini sangat penting, Doktor. 2024 ini adakah bakal menjadi satu lagi tahun yang sukar dari sudut ekonomi kepada kita sebagai rakyat ini? Secara ringkas, Doktor. Okey, saya berpandangan adalah kesukaran ekonomi 2024 ni banyak bergantung kepada apa yang berlaku di peringkat dunia. Okey. Ada yang di bawah ada yang kita mampu buat, ada yang di luar kawalan kita. Disebabkan oleh sosio ataupun geopolitik yang berlaku di peringkat global ni cukup besar sebenarnya, yang menyebabkan kita perlu ada satu tindakan yang lebih komprehensif. Terutamanya mengawal dari segi kawalan terhadap harga barang itu sendiri dan memastikan bahawa rakyat Malaysia cukup untuk dari segi keperluan-keperluan yang penting sebenarnya. Okey, baik. Baik, itu tadi antara kupasan yang saya kira amat pentinglah kita sebagai rakyat Malaysia untuk ambil tahu dan juga cakna berkenaan dengan situasi ekonomi ini, apatah lagi ekonomi keluarga kita sendiri. Ya, betul. Itu pengkhususannya perbincangan kami bersama dengan Profesor Madya, Teknologis Dr. Anwar Shah Bali Mahomed, Timbalan Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi daripada UPM. Terima kasih banyak, Doktor, sekali lagi. Selamat Tahun Baru sekali lagi. Sama-sama kita untuk menikmati tahun 2024 ini. Kita nak berteriak seketika, kejap lagi ada kabar gembira yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Daripada keluarga MHI sendiri nantikan selepas ini. Thank you, Doktor. Hai, Assalamualaikum semua kepada semua penonton-penonton MHI. Saya Hil Husaini nak mengucapkan selamat tahun baru, selamat melangkah dan selamat meninggalkan tahun 2023 dan selamat berazam baru kepada anda semua. Semoga apa yang diimpikan akan dicapai pada tahun baru dan insyaAllah diberi kesihatan yang baik. Azam tahun baru saya adalah cuba untuk survive tahun 2024 itu je. Assalamualaikum kepada semua penonton MHI. Saya Syiha Zikir. Dan Syiha nak ucapkan selamat tahun baru 2024 untuk semua penonton MHI. Dan Syiha doakan moga-moga azam apa yang tak tercapai sebelum ni tak kisahlah apa-apa pun, sama ada nak kurus ke, sebab saya daripada tahun lepas sampai sekarang tak kurus. Jadi azam saya untuk 2024 ni saya nak kurus. So sama-sama nantikan, adakah ucapan saya akan jadi ucapan yang sama pada tahun 2025? Doakan yang terbaik. Okey. Jadi selamat tahun baru. Bye. Ni nak kena cubit dah betul ni. Betul lah. Dah lah kelakar. Macam mana lagi yang Azam nak kurus tu? Macam mana? Geram pula kita. Habis yang macam kami ni. Macam mana, Syah? Okey, itu antara Azam daripada artis kita dan kebukaan kepada anda di Malaysia hari ini 2024. Pastinya normal lah untuk hari pertama awal-awal pagi macam ni. Nak masuk tengah hari ni orang akan tanya apa azam kau? Apa azam awak pada hari ni? Jadi tetapkan satu yang boleh kita achieve ya. Baik, kita nak wawarkan sesuatu sebenarnya Hanif. Ini berkenaan dengan Slot Akasia, drama ILYS. Iris tak mudah ditundukkan, segala yang diinginkan pasti menjadi miliknya. Adakah niatnya sekadar ingin memuaskan ego atau sebaliknya? Okey, dan ini pastinya drama adaptasi novel yang paling dinanti, lakonan MK Keklik, ada Ezani, Jasni dan ramai lagi setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam di Akasia TV3. Stream sekarang
melalui tonton secara HD ya. ILYS ni apa Rina, tahu tak? Tahu. Apa dia? I love you. S. Saya tak nak sebut tu. Rasa macam berat sangat. Okey. Baik. Okey, anda boleh saksikan. Okey. Dan semalam juga walaupun kerajaan tidak menganjurkan sebarang sambutan tahun baru, tapi masih ada lagi lah beberapa kawasan yang ada bunga api, ada sambutan dan juga ada countdown-nya. Jadi kita nak saksikan kompilasi sambutan ambang tahun baru di Malaysia. Jom kita saksikan. Selamat tinggal 2023, selamat datang 2024. Banyak kenangan suka duka ditinggalkan pada tahun 2023. Kebiasaannya, sambutan ambang tahun baru diraikan dengan pelbagai acara bunga api, konsert dan sebagainya. Namun pada kali ini, kerajaan mengumumkan tiada sambutan diadakan bagi menunjukkan tanda solidariti kepada rakyat Palestin dan menghormati penduduk terjejas banjir di beberapa negeri. Walau bagaimanapun, kerajaan tetap diadakan di beberapa negeri secara sederhana. Antaranya, bacaan Yasin dan ceramah khas sempena program kerohanian ambang tahun baru di Masjid Negara. Selain Masjid Putrajaya, program anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ini turut diadakan di Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Di Selangor, program Darul Ihsan berselawat 3.0 sempena sambutan ambang tahun baru 2024 di dataran tapak Karnival Pekarangan Stadium Shah Alam, gema zikir dan selawat dialunkan oleh hampir 10,000 hadirin. Manakala di Melaka, sambutan ambang tahun baru diadakan dengan penuh meriah. Ini juga bersempena dengan pelancaran Tahun Melawat Melaka 2024 bagi merancangkan sektor pelancongan. Selamat Tahun Baru 2024. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat Tahun Baru kita nak ucapkan sekali lagi kepada anda 1 Januari 2024. Banyak berita-berita gembira yang kita terima lah ya di hujung tahun, membawa ke awal tahun ini. Dan di Malaysia hari ini kita juga ada berita yang sangat gembira dengan pertambahan ahli keluarga. Ini anak buah kita lah, boleh kita anggap ya. Di mana adik kita Dayah Bakar dah selamat melahirkan anak keduanya. Kabarnya seorang putera. Putera lagi. Ya, hero lagi ya. Hero lagi. Kalau anda tengok perkembangan Dayah memang berkembang betul lah ya di Malaysia hari ini. Setiap minggu kita bawakan Dayah sehinggalah selamat bersalin. Tak, memang betul dia bersama dengan saya sepanjang perkembangan tersebut, dan Dayah bersama dengan kita di talian telefon pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dayah, selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru Dayah. Waalaikumsalam, selamat Tahun Baru. Itu suara baru bangun tidur ke? Bukan, ni namanya suara berpantang. Okey, baik, boleh terima. Ya, Dayah, tahniah kita ucapkan daripada seluruh warga MHI satu Malaysia lah nak ucapkan tahniah kepada Dayah ni. Mungkin boleh kongsikan perkembangan terkini Dayah bersama dengan baby pada ketika ini Dayah. Okey, pertama sekali saya cakap terima kasih banyak sebab kepada tim Malaysia hari ini di telefon tanya khabar. Ya. Dan alhamdulillah saya dan juga putera terbaru saya kedua-duanya dalam keadaan yang sihat. Alhamdulillah. Dan sekarang ni kiranya Dayah dalam pantang lah proses pemulihan lah kiranya. Alhamdulillah. Dalam tempoh berpantang ni, Dayah mungkin boleh cerita sikit lah pengalaman. Sebab ini anak yang kedua kan. Adakah Dayah berpantang sendirian atau bagaimana? Sebenarnya sama juga macam Fahri dulu. Saya ada bantuan keluarga yang sangat hebat. Saya ada ibu saya dan juga sebenarnya ada juga bantuan daripada confinement lady lah sepanjang saya berpantang supaya insya-Allah lah dapat meringankan apa-apa sahaja tugasan di rumah. Dan harap-harapnya semua orang pun cakap Dayah tolong jangan aktif sangatlah. Betul. Duduk diam-diam sikit. Setuju sangat. Ya, betul. Ya, Dayah, sekarang ni maksudnya penerimaan Fahri ni kepada adik dia, adik baby dia ni macam mana Dayah? Okey, sejujurnya dia waktu jumpa mula-mula, dia memang macam dia takut-takut tau. Dia takut-takut. Dia tanya, kenapa Fahri, kenapa takut? Muka dia wet lah, muka dia wet. Rupanya dia kata muka baby tu merah. Okey. Merah sangat. Jadi dia
mungkin dia rasa macam fragile kan, dia takut nak pegang. Tapi dah hari ke-3, alhamdulillah dia dah mula sentuh-sentuh hidung, dia dah mula cium-cium. Maksudnya dia pun sebenarnya teruja tapi dia berhati-hati macam tu. Okey Dayah, sebenarnya kami pun tak nak ambil masa yang lama untuk Dayah. Nak pastikan Dayah berehat secukupnya supaya dapat kembali semula bertugas bersama kami selepas ini. Sedikit ucapanlah daripada Dayah. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat semua yang mendoakan saya daripada saya mengandung sehingga selamat melahirkan. Terlalu banyak doa dan juga ucapan yang saya tak sempat nak balas, tetapi dengan waktu ini saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat semua yang mendoakan kebaikan saya, keselamatan dan kesihatan bayi. Semoga semua kebaikan dan doa tu berbalik kepada kalian semua, insya-Allah. Amin, amin. Dayah jaga diri, okey? Jaga semuanya. Kirim salam kami kepada keluarga. Terutamanya kepada Hanif yang sebenar lah. Kalau Hanif Dayah ni, Hanif yang sebenar lah. Betul. Ni Hanif tipu-tipu Dayah. Bye, jaga diri Dayah. Jaga diri. Assalamualaikum. Okey, salam. Bye. Bye. Okey, itu dia tadi perkongsian yang kami bawakan bersama dengan Dayah bakal seronok bila ada baby. Ya, betul. Alhamdulillah. Semoga semuanya ada rezeki jugalah untuk bersama-sama. InsyaAllah. Dan juga itu bersama dengan perkembangan terkini keluarga terbaru kami di Malaysia hari ini. Jadi Pak Cik dengan Mak Cik dah kita berdua ni ya. Okey, kita dah habis dah untuk hari ini. Tapi esok di Malaysia hari ini kita akan kembali bersama dan tajuknya adalah berkaitan dengan diet, tapi kali ini untuk penyembuhan luka. Sebab kadang-kadang ada luka yang lama betul tak sembuh-sembuh ni. Mungkin ada kaitan dengan diet kita. Okay, kita akan kupasnya bersama dengan tetamu istimewa kita esok. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami. Selamat Tahun Baru untuk 2024. Jumpa lagi. Selalu. Assalamualaikum.